Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Kisah pada malam ini datangnya daripada karya Yura Airi. Kisah yang bertajuk Janji Kita. Dah berminggu sayang tak hubungi abang. Sayang ke mana? Sayang tahu tak abang risau. Wajah Dahlan masam. Wajah Sumaya dijeling. Bukan marah tapi risau. Dia sayang akan gadis itu. Selama 2 minggu gadis itu senyap darinya tanpa kabar berita. Tahukah Sumaya bagaimana rasa hatinya yang libang-libu? Sumaya diam, menunduk ke bawah, menekur tanah. Batu-batu kecil dikuis-kuis dengan kaki. Tidak berani bertentang mata dengan lelaki itu selaku tunangnya. Dahlan berpaling lagi, memandang sayu gadis kurus itu. Berlainan sungguh susuk tubuh dan wajahnya. Tubuhnya kurus, terlalu kurus. Wajahnya pucat lesi dan cengkung, sehingga melenyapkan pipi tembam milik gadis itu. Sakit ke Sumaya? Dahlan semakin bimbang. Maya minta maaf bang. Hanya itu yang Sumaya mampu ucapkan. Dahlan masih merenung Sumaya. Terdetik di hatinya Sumaya agak berbeza sikapnya kali ini. Berbicara sepatah-sepatah, tidak seperti biasa. Bahkan dia masih lagi menunduk, langsung tidak mengangkat muka. Setahu Dahlan, hubungan mereka baik-baik saja sebelum ni. Maya, Maya, pandang abang. Perlahan gadis itu menoleh. Dahlan memandang sayu anak mata Sumaya, semakin terperosok ke dalam. Ada sesuatu yang gadis itu rahsiakan daripadanya. Abang, lupakan Maya. Dahlan kaget, terpinga-pinga. Mengapa? Kenapa? Dan apa puncanya Maya meminta sesuatu yang sukar untuk dia tunaikan? Soalan itu berlega-lega di dalam kepala. Apa alasan Maya nak tinggalkan abang? Abang ada buat salah ke? Mata mereka bertentang. Dahlan merenung tajam anak mata gadis itu dalam-dalam untuk mencari jawapan. Maya kata, lepaskan Maya. Lupakan untuk selama-lamanya. Dahlan semakin bingung. Kesalahan apa yang dia lakukan sehingga Sumaya tega meminta untuk berpisah? Abang takkan buat macam tu. Maya sedar tak? Majlis perkahwinan kita hanya tinggal sebulan saja lagi. Kedengaran dengusan nafas Dahlan yang semakin tak menentu. Maya tahu. Datu? Maya, Maya, dengar sini. Dengar baik-baik apa yang abang nak cakap. Walau apa saja yang berlaku, kita tetap akan bersatu. Abang cuma sayangkan Maya. Hanya mahukan Maya. Maya faham tak apa yang abang cakapkan ni? Tubuh Maya yang kurus dirangkul erat. Betapa besarnya kasih dan cintanya buat gadis itu. Tiba-tiba, telefon bimbitnya berdering, bingit.
Pantas rangkulan Dahlan dilepaskan. Panggilan dijawab. Hello? Ya mak, ada apa? Tanya Dahlan dengan nada serius. Balik sekarang. Ada benda yang mak nak beritahu Lan ni. Mustahak. Balas Puan Hajar di hujung talian. Alamak, apa yang mustahaknya? Bagi tahu sajalah pada Lan. Lan tak ada masa ni mak. Lan, baliklah dulu. Nanti mak dan abang kamu akan terangkan. Terdengar hembusan nafas Dahlan. Panggilan ditamatkan. Telefon bimbit pantas dimasukkan ke dalam poket seluar. Maya, jom kita balik. Gadis itu menggiling. Dia mundur setapak ke belakang. Maya, please. Dahlan menapak selangkah mendekati Sumayah. Tangan tunangnya itu digenggam erat. Dingin, sedinginnya hati dan perasaan Sumayah kepadanya malam itu. Hanya bulan saja yang bisa menemani mereka berdua, menyaksikan pertengkaran kecil yang melanda, menjadi saksi hubungan cinta mereka berdua semakin hilang auranya. Tidak peduli, Dahlan segera menarik tangan Sumayah menuju ke sebuah kereta berwarna merah hati yang diparkir berdekatan. Maya tetap sama seperti tadi, hanya diam, membisu, kaku. Ketika dalam perjalanan, Dahlan maupun Sumayah, keduanya membisu. Hanya angin dari luar yang memecah keheningan mereka berdua. Sesekali Dahlan pandang ke atas. Bulan juga turut menghilangkan diri, seolah-olah memahami keadaan dan situasi mereka ketika ini. Selama setengah jam perjalanan, kereta mereka sampai meluncur masuk ke dalam rumah parkir yang disediakan. Maya hanya statik di situ, tidak bergerak. Sayang, mari kita jumpa mak. Sayang kan dah lama tak jumpa mak, ajak Dahlan sambil tersenyum. Maya melangkah keluar dari perut kereta dan berjalan menuju ke pintu utama rumah itu. Assalamualaikum, ucap Dahlan perlahan. Berbola matanya menangkap satu persatu wajah tetamu yang ada di hadapan mata. Mak, apa yang mustahak sangat ni? Ni ramai-ramai ni kenapa? Soal Dahlan ingin tahu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak kena. Sekejap lagi Mama dan Papa Sumayah akan datang ke sini. Mak nak buat majlis tahlil sedikit, terang Puan Hajar. Wanita berusia 64 tahun itu seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Majlis tahlil? Untuk siapa? Arwah ayah? Bukankah sebulan yang lepas mak dah buat majlis tahlil tu? Dahlan semakin bingung. Dia memandang wajah abang sulungnya, Dahari. Lelaki itu diam membatu. Wajahnya sugul. Pasti berlaku sesuatu. Ya, Dahlan pasti. Mesti ada sesuatu yang telah berlaku. Puan Hajar, tetamu dah sampai, ujar Jamilah selaku pembantu rumah mereka. Dahlan berpaling. Pantas tubuh sasanya didakap erat oleh Encik Kamil. Kenapa Mama dengan Papa ada dekat sini? Nak jemput Maya balik ke? Pertanyaan Dahlan membuatkan mereka semua yang ada di situ merasa semakin hiba. Lan, kami minta maaf apa yang kami buat salah. Sepatutnya dari awal lagi kami beritahu kamu pasal Sumayah.
Semakin lama, Dahlan semakin bingung. Setiap butir ayat yang keluar dari mulut mereka membuatkan Dahlan merasa ada sesuatu. Apa ni? Terus terang dengan Lan, Mak. Apa yang berlaku sekarang ni? Dahlan mencerlung tajam ke wajah Puan Hajar. Dahari bangkit dari duduknya, lantas memeluk tubuh Dahlan. Perlahan-lahan, Dahari membisikkan sesuatu di telinga Dahlan dengan berhati-hati. Lan. Lan. Harap kau tabah dan sabar ya, Lan. Sumaya dah tak ada, Lan. Apa ni? Maya tak ada? Habis tu yang berdiri dekat situ siapa? Bukan Maya ke? Bidas Dahlan lantang. Dia menunjuk jari telunjuk ke satu arah. Sumaya tersenyum kepadanya walaupun dia tahu Sumaya hanya berpura-pura senyum. Lan, dengar sini nak. Tunang kamu dah tinggalkan kamu. Dah tinggalkan papa dan mama. Dia tinggalkan kita semua. Allah dah panggil Sumaya pulang nak. Dah sampai masa dia untuk pergi. Terang Encik Kamil dalam keadaan sebab. Dahlan masih tidak mahu percaya. Matanya menatap wajah Sumaya yang masih berdiri tegak di sudut paling hujung dengan sebuah senyuman. Apa yang papa merepek ni? Lan dengan Sumaya tadi. Lan bawa Sumaya ke sini. Dahlan menunjukkan mereka ke satu arah. Namun, tiada sesiapa yang berada di situ. Dahlan terpinga-pinga. Gadis itu hilang, lenyap dalam sekelip mata. Astaghfirullahalazim. Lan, sabar Lan. Allah lebih sayangkan Maya. Kau kena redha, Lan. Dahari cuba memujuk. Dia faham perasaan kehilangan itu bagaimana. Dahari kehilangan isteri tercinta ketika isterinya melahirkan puteri sulung mereka. Namun, Allah lebih menyayangi isteri dan anak-anaknya, lalu dia mengambil kedua-duanya sekaligus tanpa sebarang tanda. Hatinya remuk dan hancur. Kini hanya pusara keduanya menjadi pengganti. Puas sudah Puan Hajar memujuk Dahari agar mencari wanita lain sebagai ganti. Namun, Dahari tetap setia kepada arwah isterinya. Dahlan merasa tubuhnya longlai. Tubuhnya menggeletar. Saat itu kata-kata Sumaya meminta dia melupakan dirinya terngiang-ngiang di telinga. Rupa-rupanya, itulah jawapan kepada persoalan yang membuatkan dadanya terasa sesak. Sumaya meninggal dunia kerana kanser, Lan. Kanser tulang yang telah lama hidup dalam tubuhnya. Mama dan Papa pun tak pernah tahu selama ni. Sumaya simpan rahsia itu dari kami. Dahlan terpempan. Lemah segala sendi di tubuhnya. Terbayang wajah Sumaya yang kurus kering dengan wajah cengkung dan pucat. Jadi, benarlah telahannya gadis kesayangannya itu menderita. Namun, semuanya sudah terlambat. Dahlan terkilan kerana tidak dapat bersama Sumaya di saat-saat akhir hayat gadis itu. Abang dah lupa janji kita. Mata Dahlan terbuka luas. Suara gemersik dari Sumaya kedengaran di telinganya. Ya, janji. Janji untuk sehidup semati. Janji itu mereka patri bersama jauh dalam sudut hati mereka. Janji itu mengikat dirinya kepada Sumaya. Dahlan bangkit berdiri. Tegak menghadap ibu dan abangnya.
Dia sudah nekat. Janji itu harus dilaksanakan. Dia harus mengorbankan sesuatu untuk itu. Mak, wajah Puan Hajar disentuh. Dahi wanita itu dikucup lama. Kemudian dirangkul tubuh tua itu ke dalam dakapannya lama. Dari memerhati perlakuan Dahlan, terasa hatinya tidak keruan. Bahu Dahlan Dahri sentuh. Melihat wajah adiknya sugul dan sedih, dia tahu Dahlan rasa terpukul, rasa kecewa. Abang, maafkan Lan. Abang jaga mak baik-baik, ucap Dahlan separuh berbisik. Kau nak ke mana, Lan? Soal Dahri. Semakin tidak enak dirasakan dengan sikap Dahlan yang tiba-tiba saja berubah. Mak, ampunkan Lan dari hujung rambut hingga hujung kaki. Halalkan susu yang mak berikan pada Lan. Jaga diri mak baik-baik. Dahlan mahu mengucapkan kata-kata itu kepada ibunya. Namun, kata-kata itu hanya mampu diluah dalam hati. Dia tidak mahu menyakiti hati dan perasaan ibunya dengan tindakan bodoh yang bakal dia lakukan nanti. Namun, kerana sebuah janji, Dahlan rela korbankan semuanya termasuk nyawanya sendiri. Tanpa membuang masa, Dahlan melangkah keluar dari rumah. Kereta merah miliknya dipandu keluar dari pekarangan rumah agam itu. Dalam keadaan hujan lebat yang menggila, Dahlan memandu dalam keadaan laju. Ketika itu, wajah Sumayah yang jelita bermain-main di ruang mata sambil tersenyum. Kenangan mereka berdua ketika bersama juga terlayar di minda bagaikan ianya sebuah cerita indah. Senyumannya terukir. Dia melihat Sumayah menghulur tangan kepadanya dan Dahlan mengapai tangan tanpa menyedari ada sebuah lori trailer di hadapan kereta. Tiba-tiba kedengaran bunyi hentaman yang kuat di antara mereka. Kereta Dahlan berpusing beberapa kali sebelum terbalik. Sumayah, abang dah tunaikan janji kita. Ucap Dahlan tersenyum sehingga pandangannya mula kabur dan akhirnya dia menutup mata. Di hadapan, sekujur tubuh kaku tidak bernyawa. Sumayah berdiri dengan sebuah senyuman, menanti kekasih hati untuk bersatu kembali. Sekian daripada karya Yura Airi. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.